Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 12 Jun. Pembangunan, kemajuan dan kemakmuran yang dimiliki Sarawak sejak 60 tahun lepas akan terus menjadi landasan membangunkan negeri ini untuk tempoh 60 tahun akan datang. Menurut Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, perubahan demi perubahan yang kini dikecapi hari ini merupakan usaha dan fokus yang berterusan pemimpin terdahulu dan sekarang dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi negeri ini. Kalau saya ada makmur, siapa maju. Mungkin kita berlawan sama diri, ini kena maju. Tapi mungkin kita makmur, kefahaman kita ada, kerjasama kita erat. Jadi anak kita dapat mencari idea baru dan terusnya membangunkan negeri kita. Oleh itu, Dato' Patinggi Abang Johari berkata semua pihak termasuk penjawat awam negeri, swasta dan rakyat perlu bekerjasama rapat dan mengekalkan perpaduan demi memastikan masa depan Sarawak yang cerah. Jelasnya ini untuk mencapai aspirasi menjadikan Sarawak negeri maju pada tahun 2030. Beliau berkata kepelbagaian sumber yang dimiliki Sarawak hari ini memerlukan anak-anak Sarawak yang mempunyai ilmu pengetahuan dan untuk mengendalikannya mereka perlu dilatih bagi menguasai teknologi terkini. Dato' Patinggi Abang Johari menambah penemuan dan penglibatan Sarawak dalam industri pengeluaran bahan bakar penerbangan lestari daripada alga akan membawa masa depan yang cerah kepada negeri ini. Dato' Patinggi Abang Johari berkata demikian pada majlis makan malam bersama komuniti di Bintulu. Jadi ya bermakna masa depan kita mengeluarkan minyak belon begitu cerah dengan teknologi baru yang kita buat di Sarawak. Dan insyaAllah saya akan nanamkan lumut tu di Bintulu. Jadi Bintulu akan mengeluarkan apa disebut sebagai Sustainable Aviation Fuel SAF. Upaya bukan Bintulu aja, tempat lain pun boleh. Sebab yang pun syarat, satu mesti ada sunlight, kedua mesti ada karbon, ketiga mesti ada air. Tiga-tiga tu mesti ada. Satu seminar mengenai pengeluaran berskala besar pakaian tradisional masyarakat Dayak bakal diadakan. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas memaklumkan antara lain seminar tersebut bertujuan untuk mencari kaedah untuk menghasilkan pakaian tradisional secara komersial untuk pasaran tempatan dan luar negara sambil mengekalkan keaslian dan kualiti. Dato' Ahmad Douglas berkata usaha tersebut penting bagi menampung permintaan pasaran yang kian meningkat sekaligus memberi peluang perniagaan kepada lebih ramai para penenun serta pereka terutama sekali di kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian ketika merasmikan perarakan Gawai Dayak atau Niti Daun di Betong. Dato' Ahmad Douglas menambah ketika ini permintaan pakaian tradisional tidak dapat ditampung sepenuhnya berikutan jumlah pengeluaran yang amat terhad. Sehubungan itu, beliau menyuruh masyarakat Dayak untuk terus mempromosi warisan budaya, tradisi dan identiti dengan menghasilkan karya yang cantik dan sophisticated. Dato' Ahmad Douglas turut menasihati masyarakat Dayak untuk sentiasa segulai sejalai atau bersama-sama dalam semua perkara yang mereka lakukan untuk mendapat manfaat daripada pembangunan dan kemajuan. Sarawak berada di landasan tepat untuk mencapai aspirasi menjadi wilayah maju menjelang tahun 2030. Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stiber Undi Utom berkata aspirasi tersebut dapat dicapai kerana Kerajaan Sarawak mempunyai perancangan teliti selain pendapatan yang mencukupi untuk memajukan negeri ini. Datuk Seri Dr. Stephen berkata, Sarawak terus mencatat pertumbuhan ekonomi yang baik dengan merekodkan pendapatan sebanyak RM5 bilion pada suku pertama tahun ini dan dijangka mencecah RM17 bilion tahun ini. Beliau memaklumkan dengan pendapatan yang besar, Kerajaan Sarawak dapat melaksanakan pelbagai perancangan untuk memenuhi aspirasi rakyat. Datuk Seri Dr. Stephen berkata demikian semasa berucap meraihkan ketibaan konvoi kembara Sarawak Merdeka di Sebauh. Beliau
menambah, Kerajaan Sarawak juga sedang mengkaji kaedah yang efektif untuk memastikan projek-projek yang sedang dan akan dibangunkan berjaya dilaksanakan. Datuk Seri Dr. Stephen menegaskan ia amat penting kerana rakyat ingin melihat impak dari setiap projek-projek pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sehubungan itu, beliau menyeru kepada rakyat di negeri ini supaya terus bergerak seiringan dengan kerajaan yang bergerak pantas dalam usaha memajukan negeri ini. Baik, sementara itu Datuk Seri Dr. Stephen memberitahu projek pembinaan jambatan sebauh yang tertangguh akan diteruskan semula dalam masa terdekat. Beliau menjelaskan Jabatan Kerja Raya telah menamatkan kontraktor pertama dan telah mengenal pasti kontraktor penyelamat bagi meneruskan projek tersebut. Beliau mendedahkan kemampuan kontraktor asal dalam melaksanakan projek berkenaan telah menyebabkan keadaan tersebut terjadi. Menurut Datuk Seri Dr. Stephen, dengan kontraktor baharu, beliau mensasarkan projek jambatan sebauh dapat disiapkan dalam tempoh 1 tahun hingga 2 tahun sebaik projek tersebut disambung semula. Beliau juga tidak menafikan bahawa pandemik COVID-19 telah banyak menjejaskan pelaksanaan projek-projek lain di kawasan itu. Antara projek-projek tersebut ialah pembinaan stadium mini sebauh, masjid, gereja dan jalan raya. Dalam pada itu, Datuk Seri Stephen berpuas hati dengan prestasi kontraktor yang berjaya melaksanakan projek mega seperti pembinaan jambatan Kuala Kemenah Jepak yang bernilai hampir RM0.5 bilion. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual pemberita selepas menyambut ketibaan konvoi Kembara Sarawak Merdeka di daerah sebauh. Perpaduan yang utuh dalam masyarakat berbilang kaum di negeri ini merupakan aspek penting dalam memastikan usaha kerajaan membawa arus pembangunan dapat dilaksanakan. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julahi Narawi, keharmonian serta semangat perpaduan yang wujud di negeri ini merupakan aspek yang membantu kerajaan negeri melaksanakan tanggungjawabnya dalam menjaga kebajikan rakyat. Datuk Julahi berkata kerajaan negeri telah memberi sepenuh tumpuan dalam membangunkan Sarawak terutama dalam menyediakan kemudahan asas ke seluruh negeri khususnya di kawasan luar bandar. Tambahnya, walaupun usaha tersebut mengambil masa, segala inisiatif untuk menyediakan kemudahan jalan raya, bekalan air bersih, bekalan elektrik serta jaringan telekomunikasi ke kawasan luar bandar di seluruh negeri kini sedang dijalankan secara berperingkat. Justru Datuk Julahi berharap penduduk di kawasan luar bandar menerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, ketua-ketua kaum dan masyarakat akan terus memainkan peranan dalam menjaga semangat perpaduan sedia ada di kawasan masing-masing. Tambahnya, ini untuk memastikan pembangunan kawasan-kawasan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar. Datuk Julahi berkata demikian semasa merasmikan program Ngabang Gawai dan ziarah UKAS anjuran Unit Komunikasi Awam Sarawak di Dewan Masyarakat Kampung Sungai Kakus Ensika, Sebuyau. Baik, sambutan Gawai Dayak mampu menjadi saluran untuk mempromosi dan memelihara kepelbagaian budaya, warisan dan nilai dalam masyarakat. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu sambutan Gawai Dayak di daerah Lunduk menjadi bukti semangat perpaduan yang wujud di kalangan masyarakat berbilang kaum. Menurut Datuk Seri Nancy, ia juga memupuk semangat kebersamaan dan kekitaan dalam menerima kepelbagaian budaya Malaysia Madani. Jelasnya, keharmonian kaum perlu diperkukuhkan lagi selaras dengan tema sambutan Gawai Dayak tahun ini iaitu Segulai Sejalai. Datuk Seri Nancy berkata demikian pada sambutan Gawai Dayak daerah Lundu. Datuk Seri Nancy menambah, sambutan perayaan ini menterjemahkan pentingnya sifat saling memahami, menghargai dan menerima kepelbagaian budaya, keunikan dan keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Sarawak. Sambutan bertemakan Citra Warna Gawai Dayak menyajikan para hadirin dengan konsep rumah terbuka di samping persembahan tarian serta pameran pakaian tradisi dari sub-etnik suku kaum Dayak di daerah Lundu iaitu Iban, Bidayuh Jagoy, Selako dan Rara.
Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah menerusi Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan terus mengangkat usahawan wanita di kawasan luar bandar untuk terus maju dan berdaya saing dalam pasaran tempatan mahupun ke peringkat yang lebih jauh. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Rubiah Wang, sejak tahun 2017, seramai 1,908 orang usahawan wanita di seluruh negeri ini telah diberi latihan serta bimbingan melalui kursus kemahiran Quick Win Kemas Sarawak. Datuk Rubiah memaklumkan latihan tersebut memberi tumpuan terhadap bidang jahitan, masakan, dandanan diri, komputer dan seni tangan. Jelasnya usaha Kemas Sarawak itu bertujuan untuk meningkatkan tahap sosioekonomi golongan wanita di kawasan luar bandar dalam usaha memastikan mereka dapat keluar dari kepompong kemiskinan dan seterusnya menyumbang kepada pendapatan keluarga masing-masing. Datuk Rubiah menambah daripada pantauan Kemas Sarawak, sebanyak 90% daripada usaha wanita di bawah program tersebut telah berjaya menjalankan perniagaan mereka dengan stabil. Manakala pelbagai program tambahan giat dilaksanakan oleh Kemas untuk memastikan golongan ini terus aktif serta mampu diangkat ke peringkat yang lebih tinggi. Di antara usaha ini adalah menerusi program Wacana Ilmu yang menyediakan platform kepada peserta untuk memperkenalkan serta mempromosi produk perniagaan mereka selain mendapatkan akses kepada pengedar, pembeli dan pengguna secara terbuka. Datuk Rubiah berkata demikian ketika menyempurnakan program Wacana Ilmu Wanita Inspirasiku Kemas 2023 anjuran Kemas Negeri Sarawak di Kota Samarahan. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Isnin 12 Jun. Baik, seterusnya kita ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Munawar dan Syafiqah. Salam Malaysia Madani.